terus ubah baris. Kita tak boleh tiru macam kitab. Kitab ini kita hanya ubah baris ba ni. Ba, bi, bu. Akhi tak boleh ubah. Dia tak boleh jadi akhuna, akhina, akhana, dia tak jadi. Jadi untuk akhi maknanya kita ubah baris depan ini. Okey, kita ambil spirit baris depan, baris bawah, baris atas. Apa maksud baris depan? Baris depan tu seolah-olah wow, betul eh? Baris depan tu seolah-olah mewakili wow. Baris bawah seolah-olah mewakili ya. Baris atas seolah-olah mewakili alif. Jadi dia tak sama macam kitab eh. Jadi kalau dia nak jadikan apa? Kalau kitab tadi kitabuna, dia tak boleh. Dia kena jadi apa? Dia akan jadi akhuna. Dia tak boleh jadi. Dia tak boleh akhuna. Sini Arab tak ada eh. Dia tak boleh. Dia kena tambah apa? Wow. Akhuna. Okey. Okey, kalau saya kalau ya pula, kalau baris bawah pula akhina. Okey. Kalau baris atas pula, kalau baris atas tadi senangnya kitabana, yang ni tak boleh. Yang ni akhana. Jadi ada certain perkataan ni dia tidak boleh terus tukarkan dengan baris. Kita kena tambah dia dengan alif, waw dan ya. Alif, waw dan ya. Jadi dalam ayat kita itu kita tambahkan perkataan akhi dengan hum. Dhamir hum. Jadi dia tak boleh akhuhum, akhihim, akhahum, dia tak boleh. Dia kena tambah apa? Dia kena tambah sama ada waw. So kalau waw dia jadi apa? Akhuhum. Macam itu. Akhihim, akhahum. Itu maksudnya. Okey. Jadi setengah perkataan tidak boleh terus kita tukarkan baris dia simply bawah, atas, depan. Okey. Tapi kita kena tambahkan apa? Kita kena tambahkan dengan dengan alif, waw ataupun ya. Ini ada dalam grammar ni, ada dalam asmaul khamsah dan sebagainya. Dia ada bab dia khas lah. Tapi dia tak banyak, ada beberapa perkataan saja. Kalau yang lain kita tambah, kita ubah direct baris saja. Contohnya rabbuhum, rabbihim, rabbahum. Okey. Tapi ada certain perkataan kita kena tambah dia dengan alif, waw dan ya. Di dalam ayat baris pertama itu perkataannya ialah akh. Akh itu apa? Saudara. Saudara. Akhahum, saudara mereka, salihan. Nabi Allah Saleh. Qala, dia telah berkata. Qala, dia telah berkata. Maknanya Saleh berkata, ya qaum, ya wahai qaumi. Asalnya ada ya di belakang tu. Asalnya qaumi, kaumku. Ada dia buang ya. Ini asalnya. Qaumi. Right. Wahai kaumku. U'budu. Yang ini fi'il amar antum. Amar antum. Kamu semua sembahlah. U'budullah. Kamu semua sembahlah Allah. Assalamualaikum Ustaz. Buku mana? Sebab saya masuk lambat lah. Tak ada buku ni. Buku mana? Macam mana cakap buku mana ni? Maksudnya refer kat yang mana ni? Intensif fi'il. Oh. Muka surat 5. Ya. Ada nota cerita lagi. Okey. Ayat ini dia berubah. Maknanya dia ada 6, 7, 8 set yang sama. Perkataan dan ayat yang sama. Cuma kita ubah lokasi dan orang saja. Contoh macam ayat kedua. Ayat kedua, maknanya belakang tu semua sama. Belakang dia punya Nabi Rasul, qala ya qaumi ibudullah. Qala ya qaumi ibudullah. Dakwah dia sama saja.
Tetapi depan tu kita ubah apa? Kita ubah zaman, kita ubah orang, kita ubah tempat. Baris yang pertama Samud. Nabinya ialah Saleh. Baris kedua kita pindah ke kawasan Madian. Kawasan Madian, siapa nabinya? Syuaib. Wa ila Madiana, dan kepada penduduk ataupun kaum Madian, akhahum, saudara mereka Syuaib, Nabi Allah Syuaib. Qala, dia telah berkata, ya qaumi, wahai kaumku. Ya qaumi, wahai kaumku. U'budu, kamu semua sembahlah. U'budullah, kamu semua sembahlah Allah. Okey. Alright. Okey. Saya tak boleh baca lebih-lebih, 1-2 saja. Kita meraihkanlah yang lain-lain yang dah seminggu bersedia nak baca tu. Ya, insyaAllah. Ustaz, page 19 Page 19 Muka surat 5. Page 5 apa Datin Cik? 5? Ya, 19 dah siap dah. Oh, ulang balik. Sorry. Tak ulang balik, memang kita tak buat lagi. Yang kita tak buat itu lagi kan? Yep. Betul. Alah, minta maaf banyak Ustaz. Alright. Saya sebut nama ni. Sebut nama sila baca lah. Ketua kelas dah bagi senarai nama. Jadi kalau marah ketua kelas jangan marah saya. Kena adil semua Ustaz. Nanti ada 2-3 kali. Ya, semua dapat, semua rasa. Ya, alhamdulillah. Ketua kelas pula dia buat pakai ABC ni, susunan cantik ni, alfabet ni. Ya, Puan Aisyah silakan. Puan Aisyah Arifin. Ya. Baris ketiga. Speaker hidupkan. Mikrofonnya. Ya, dia unmute. Okay, alright. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ka'u wasjudu wa'budu rabbakum. Ya. Wahai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhallazi, wahai orang-orang yang amanu, yang beriman. Arka'u. Nanti. Kita dah belajar cara-cara membaca fi'il amar. Sila lihat huruf ketiga. Arka'u lain maksud dia. Irka'u. Ya. Okey. Ini tak tahulah Ustaz maksud dia. Ini semua fi'il amar. Rukuklah. Rukuklah. Kamu semua. Rukuklah kamu semua. Wasjudu, dan sujudlah. Wa'budu, dan kamu semua sembahlah. Rabbakum, Tuhan kamu semua. Okey. Terima kasih. Ya ayyuha, wahai sekalian, ataupun wahai allazina, orang-orang yang amanu, mereka telah beriman. Irka'u, rukuklah kamu semua. Wa, dan usjudu, sujudlah kamu semua. Wa, dan mu'budu, kamu semua sembahlah. Rabbakum, Tuhan kamu semua. Okey, seterusnya Puan Najah Asyah silakan. Haji Asia dia tak dapat ini Ustaz. Oh, tak dapat. Okey, sorry. Saya tak tengok kamera, saya tengok gambar. Saya tengok gambar. Saya tengok senarai kedatangan dia. Puan Aziah ada? Ada. Okey. Ya, bismillah.
Dah lama tak ikut kelas dah Ustaz. Tak apa. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumi faqala ya qaumi ibudullah. Ya. Walaqad, kami telah mengutuskan ke? Walaqad Tak apa, baca yang tahu je. arsalna, mengutuskan. Okey. Nuhan. Nuh, Nuhan. Ah. Nuha. No. Nabi Nuh. Oh, Nuh. Nabi Nuh. Ya. Ila qaumi. Kepada Uh, Qaumi ni kaum. Ya. Ila Ah, kepada kaum. kepada Kepada kaum ya. kaumnya. Kepada kaumnya. Faqala. Ya, lalu dia berkata, Ya. ya qaumi ibudullah. Faqala Ya. berkata pada kaumnya, sembahlah kepada Allah. Okey. Terima kasih. Alhamdulillah. Macam-macam bersih terjemahan tadi ni. Okey. Walaupun setengah-setengah ayat tu dia ada, orang kata apa? Dia ada berikan sedikit pertolongan vocab dan sebagainya. Tapi kita jangan terpengaruh ataupun terpesona dengan diskaun yang diberikan tu sebab yang diberikan tu kadang-kadang tak ada kena-mengena dengan yang atas tu unless kita dapat bezakan. Jadi wa tu dan. Untuk laqad laqad tu gabungan dua perkataan la dengan qad. La sesungguhnya. Qad pun sesungguhnya. Jadi di situ dia ada dua kali sesungguhnya. Kita kata demi sesungguhnya. Kalau qad sahaja baru sesungguhnya. Tapi di situ dia gabung antara la dengan qad. Demi sesungguhnya kata Allah arsalna, yang bawah tu untuk arsalna sahaja. Kami telah mengutuskan Nuhan, Nabi Nuh, ila kepada qaumihi, kaumnya, kepada kaumnya, fa maka qala dia telah berkata, maka dia telah berkata, ya qaumi, wahai kaumku, wa'budullah, kamu semua sembahlah Allah. Kamu semua sembahlah Allah. Ya. Seterusnya, kalau tidak ada bagi tahu. Kalau tak ada macam ni nak bagi tahu. Wan azimah seterusnya. Okay. Ya. Oh, tak on. Ya, sedang onkan speakernya. Saya ada Ustaz. Ada sila. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa arsalna fihim rasulam minhum an i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Ya. Wa arsalna. Maka kami telah maka Ya. arsalna, kami telah mengutuskan Ya. fihim, fi selalunya pada mereka, Ya. rasul minhum, daripada mereka, ani'budullah, Dari mereka. Min dari dari mereka, minhum, dari mereka. Okey. Ani'budu, apa ya Ustaz? Apa? Tak dapat senang. Betul-betul. Tembang.
Kamu semua sembahlah Allah. Ya. Yang Lakum. Ma ni ada dua makna kan Ustaz? Ma fi qalbi ghairullah. apa yang Saya ada nasyid ke? Nasyid ke? Apa Ya kan? Ma fi qalbi ghairullah. bukan Kalau apa saya tanya, mas muka itu apa? mas muka je tak ya? Ini saya nasyid tadi. Ma fi qalbi. Takkan nasyid saja. Tiada. Tiada bagi kamu semua Ya, okey. dari Tuhan selain min daripada ilahin Tuhan Ya. ghairuhu selain Ghairil maghdubi alaihim. Wah, lupa pula baca Fatihah. tiba lupa pula ghairu. Ghair ni dia boleh bukan, dia boleh tidak, dia boleh selain. lain Selainnya. Okey, terima kasih. Alright. Yang lain sila bertenang, kawal diri dan mikrofon. Sebab bila sampai kat kita pun nanti tiba-tiba hang juga. Sabar. Fa maka arsalna, maka kami telah mengutuskan pada fihim pada mereka rasulan. seorang rasul Ya, kita belum ada kemahiran nak mengenal pasti perkataan sama ada dia singular ataupun plural. Tapi kalau kita dah mahir nanti, kalau perkataan itu singular, automatically kita kata seorang rasul, a messenger, seorang rasul, dari minhum daripada mereka. Ataupun terjemahan konteks dia kata dari kalangan mereka. Rasul dia mesti orang lokal, tak boleh ambil orang luar. Orang USJ mesti Nabi dia Nabi USJ saja. Dia tak boleh tiba-tiba ambil Bukit Belacan ke, tak boleh. Bahawasanya Aku nak caller lah. Wa'budullah, kamu semua sembahlah Allah. Kamu semua sembahlah Allah. Ma tiada. La bagi untuk kamu semua. Min daripada selain ilahin Tuhan. Okey, perkataan ghair dia boleh baris ghaira, ghairi, ghairu. Tak ada masalah. Dia boleh tiga-tiga baris. Ghairu selain, hu dia selainnya. Selain daripada Allah lah. Okey. Alright. Ya, Puan Fatimah seterusnya. senang Ibrahim senang Wa Ibrahim idh qala liqaumihi ibudullaha wattaqu. Ya. Dan Ibrahim idh qala, takala ia berkata liqaumihi, wahai kaum kepada kaumnya. Allah, sembahlah kamu dan bertakwalah. Okey. Terima kasih. Kadang-kadang line tu macam itu ini benda-benda teknikal. Kadang-kadang saya perasan saya bercakap lancar, yang lain dengar macam robot. Itu tak boleh buat apalah, tu teknikal. Wa Ibrahim. Ya? Tadi saya cakap tak dengar ya? Bukan tak dengar, dia dengar tapi dia jadi macam Putus-putus. Boleh kan? dia macam apa? Dia macam berkain yang lipat tu macam mana nak kata? Nak ulang lagi ke? Boleh, silakan. Wa Ibrahim idh qala liqaumihi ibudullaha wattaqu. Ya. Wa Ibrahim, dan Ibrahim idh qala, takala ia berkata liqaumihi, pada kaumnya, U'budu. sembahlah kamu semua, ubudullah,
sembahlah kamu semua akan Allah. Wattaqu, dan bertakwalah. Juga wattaqu, Ada hu tu. dan bertakwalah kamu. Bertakwalah kamu semua kepadanya. Bertakwalah kamu semua kepadanya. Okey, terima kasih. Baik, alright, silakan. Seterusnya, ya, seterusnya Puan Halilah, silakan. Puan Hajah Halilah. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Sebenarnya Salam. saya baru. Tapi buku tu saya tak ada. Saya misplacekan saya baru je. Tapi kalau Ustaz boleh paparkan, insyaAllah saya boleh cuba. Oh, saya tak boleh papar. Yang ni tak ada dalam. Nanti dia keluar gambar tengkorak nanti. Oh ya. Yang ni dia tak boleh papar. Nanti Dia tak. saya usaha carikan buku Okey. latihan dari sini. Tak apa. Tak apa, yang ni tak boleh baca. Ini ada masalah sikit dia punya format dia. Okey. Puan Halimah, silakan. Kalau ada. Halimah tak ada hari ni. Puan Halimah tak ada. Kemudian, ya, Puan Hawa, silakan. Puan. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha Puan balik, sorry. Tadi termute. Sorry, Hajar. Ya, kena on semula. Rasanya tak tekan ni. Okey. Dengar tak Ustaz? Ya, dengar. Dengar. Innallaha, sesungguhnya Allah, Rabbi, Tuhan saya, Ya. warab hukum, dan Tuhan kamu, fa'budu, maka sembahlah. Hadza fa'buduhu. Hadza Fa'buduhu, tak terjemah lagi hu. fa'buduhu. Dan sembahlah Tuhan, hu tu nya lah. Hadza, inilah siratum, jalan mustaqim, yang benar. Okey, terima kasih. Innallah, sesungguhnya Allah, Rabbi, Tuhanku, wa Rabbukum, dan Tuhan kamu semua. Maka wa'buduhu, kamu semua sembahlah dia. Hadza, ini sirat, jalan mustaqim, jalan yang lurus. Jalan yang lurus. Ya, Datin Juwita. Kalau ada silakan. Ada. Ya. Datin Juwita ada? Ya, okey, silakan. Mikrofonnya. Okey. Ya, okey. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'budu ma syi'tum min duni. Fa'budu, maka sembahlah apa ya tadi Tiada. tiada Macam-macam teori keluar ni. Apa yang syi'tum kamu sukai min ya. Dunihi, selainnya. Terima kasih. Masa. Cuba tengok ma syi'tum, tengok yang saya share tu sya'a. Itu fi'il madhi ya. Sya'a, insya'a, kita kata insya-Allah. Sya'a, kalau saya dia jadi baris bawah. Syi'tu, nahnu jadi syi'na. Dia tak jadi sya'tu, dia jadi syi'tu. Antum jadi syi'tum. Dalam ayat kita ni dia berada di jari tengah bawah sekali. Antum jadi syi'tum. Okey. Kemudian di hujung tu min dunihi, hi tu dia tu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.
Okey. Cuma ayat ini dia ayat Quran, no question. Tidak ada pertikaian di situ. Tetapi tidak boleh faham secara literal sebab walaupun ayat ini dia bermula dengan fi'il amar yang mana secara literal amar itu adalah arahan dan suruhan, ini bukan arahan, ini bukan suruhan. Ini ibarat apa? Ibarat anak yang minta mak dia nak keluar rumah ataupun dia minta bapak dia keluar rumah, bapak dia dah 10 kali kata jangan keluar. Yang kali ke sebelah bapak dia kata apa? Keluar. Kau keluar. Balik kan siap. Jadi bila dia kata keluarlah, balik siap, itu bukan suruh. Itu nak kena pelangkung balik. Jadi ayat ini walaupun secara literal kita faham fa'budu, maka kamu semua sembahlah apa-apa yang siapa-siapa yang syi'tum kamu suka, kamu kehendaki, min dunihi daripada selainnya, itu bukan suruhan, tapi ini adalah ayat sinis. Okey, jangan salah faham di situ ya. Tidak semua amar itu bermaksud arahan. Okey, seterusnya ya, ni ada berdua ni, pasangan bergu ni. Siapa-siapa boleh start dulu. Sama ada Tuan Haji Tajuddin boleh, Haji Gasmah pun boleh. Silakan. Mikrofon dikongsi bersama. Silakan. Ya. Ada? Ada. Silakan. Ya. On mikrofon. Belum on lagi. Okey dah. Hai, Noh cari. Kecil sangat. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina azabannar. Okey, sekejap. Saya rasa kita dah masuk perkataan ghafara. Cuba tengok muka surat 1. Kita dah masuk perkataan yang ketiga tu. Ghafara yaghfiru ighfir, ampunilah. Okey, silakan. Alladzi yang yaquluna Rabbana yaqulu sadani aja. Okey. Rabbana Tuhan kami, innana yang amanah. Telah beriman. Ya. Kami telah beriman. Faghfir lana, maka ampunilah bagi kami dzunubana, dan pelihara kami, wa qina dari azab neraka. Okey. Jangan dimatikan mikrofon tu, sabar dulu. Tidak. Alright. Sebelahnya silakan dulu. Nanti saya ulas. Baris seterusnya. Silakan. Teruskan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau rasa menggigil tu baca auzubillah. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana, wahai Tuhan kami, faghfir lana, ampunilah kami, lana kan, lana tu saya lah, zunubana, zunubana apa tak tahulah, hapuskan, wakafir, tak tahu Ustaz, Anna, Anna pun tak tahu, Sayyidina, mati kami, watawafana, hidup buat. Wa ma'al abrar. Ikan kami dalam
orang-orang yang baik. Okey, tak boleh nak amin ni, tak semua tak tahu, banyak tak tahu tak boleh nak amin, tak boleh amin. Ini terpaksa tapak tangan tolak, tak boleh gini. Takut salah amin dengan ni. Okey, tak apa gurau ya. Alright, kita pergi yang pertama dulu. Allazina, orang-orang yang. Okey. Kalau allazi yang dia untuk seorang. Okey ini nanti kita bagilah nota dia, isim mausul dipanggil. Okey. Kalau bahasa Melayu yang tu senang, yang aja. Pakcik yang, ustazah yang, kucing yang, semua yang aja. Bahasa Arab lain. Lelaki lain. Perempuan lain. Yang lelaki lain, yang perempuan lain, yang seorang, dua orang, ramai. Wah, dia sangat particular Jadi kalau kita perasan perempuan dia pakai allati. Dalam Quran tu, allati tu merujuk kepada muannas. Sama ada orang ataupun binatang yang muannas lah. Kalau allazi, memang kita selalu terjemah yang, tapi sebenarnya allazi itu untuk seorang, orang yang. Kalau ramai dia jadi allazina, orang-orang yang. Qala yaqulu, qala telah berkata. Mudhari'nya yaqulu, berkata. Mereka yaquluna, mereka mengatakan. Mereka berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, innana, sesungguhnya kami, amanna, kami telah beriman. Fa maka ighfir tadi maksud dia apa? Ampunilah. Kita kembalikan perkataan ighfir itu kepada jari tengah atas sekali. Amar yang asal, anta, maka engkau ampunilah lana, bagi kami. Zunub, ya, apa itu zunub? Zunub ialah plural kepada zanbun. Zanbun, dosa. Kalau satu Arab kata zanbun. Tapi kita senang kira, kita anggap dosa kita banyak je lah, tak payah kira lah. Kita ambil plural terus. Zunub, dosa-dosa kami. Jadi zanbun, dosa. Zunub, dosa-dosa. Kemudian cuba lihat wakina. Ini menarik lah ni. Wakina tu 3 perkataan. Waw, qaf dengan na. Itu bukan satu perkataan. Waw tu dan. Na tu kami. Jadi satu huruf tu saja. Berasal daripada waqa. Telah pelihara. Telah jaga. Mubaraknya yaki. Waqa yaki. Ini sakit dah ni. Ini kata kerja sakit. Jadi amar dia satu huruf saja. Ki. Maknanya ada satu huruf tu rupanya dia fi'il. Fi'il amar. Okey. Engkau peliharalah. Engkau peliharalah na kami. Dan engkau peliharakanlah kami azab an-nar, api neraka. Azab api neraka. Alright. Seterusnya, Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Jadi perkataan yang kafir itu fi'il amar, kita tak belajar lagi lah. Itu level yang seterusnya. Itu level tu 4 huruf. Itu madhi dia, madhi yang 4 huruf. Kafara. Ini tak sama dengan kafara. Level kita kafara. Allazina kafaru. Kafara telah kufur.
Kafara telah kufur, telah kafir. Kalau kafara dia 4 huruf. Ini nanti kita belajar kemudian lah. Ini asal dia kaf, fa, ra. Okay. Jadi walaupun yang kafara ini berasal daripada kafara, tapi makna dia lain. Makna dia telah menghapuskan. Telah menghapuskan. Sebab orang yang kafir itu simboliknya amalan dia dihapuskan, tak dikira oleh Allah. Jadi kafara di sinilah yang kita selalu guna apa? Habis majlis kita baca tasbih. Tasbih apa? Bukan kifarah, kafarah. Kafaratul majlis dia kata. Tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Dengan harapan kalau dalam kelas tadi 45 minit belajar, 15 minit mengumpat, harap-harap yang mengumpat tu di inilah. Okey. Jadi panggil kafarah, bukan kifarah. Okey. Samalah. Katakan apa? Ini mungkin Allah nak kafarah dosa-dosa saya. Kita harap Allah hapuskan. Jadi di sini dia pakai amar, kafir. Engkau hapuskanlah. Rabbana, wahai Tuhan kami, fa maka ighfir, engkau ampunilah, engkau berilah keampunan, la bagi na kami, bagi kami, zunubana dosa-dosa kami, wa kafir dan engkau hapuskanlah, anna. Ada setengah-setengah perkataan bila kita minta itu kita pakai huruf lam. Contohnya ampunilah kita pakai apa? La. Allahumma ghfirli. Kita pakai lam Allahumma ghfir lana. Ada setengah-setengah perkataan kita pakai an. Kita kata apa? Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Kita tak kata li. Kita tak kata fa'fu li. Ada setengah dia pakai an. Fa'fu anni, fa'fu anna, wa kaffir, dan engkau hapuskanlah anna akan kami, daripada kami, terhadap kami, sayyi'atu. Apa itu sayyi'ah? Mana asalnya ialah kejahatan. Mana asalnya ialah dosa. Jamak dia sayyi'at. Okey, dia bersedara dengan perkataan su. Wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Su ni jahat, tak elok. Jadi sayyi'ah kejahatan, sayyi'at kejahatan ataupun dosa-dosa kami. Kemudian perkataan seterusnya itu fi'il apa? Ini pun level, bukan level kita lah. Tawaffa. Berapa huruf tu? Okey. Wafatkanlah. Dan engkau wafatkanlah kami. Madhi dia tawaffa, telah mewafatkan. Wa tawaffana, dan engkau wafatkanlah kami. Ma'a bersama. Yang last tu kita boleh, ini ayat Quran lah, tapi maknanya perkataan yang last tu dia banyak yang senada dan seerti dengan dia. Contohnya apa? Al-muhsinin, al-muttaqin, al-mu'minin. Itu semua dia punya saudara-saudara dia lah. Tapi di sini dia pakai apa? Ma'a bersama. Dia pakai perkataan bar. Bar, kalau seorang dia kata bar. Ataupun bar ni kita kata Allah yang barrur rahim. Kan? Bar itu maknanya yang baik. Bar jamak dia abrar. Ma'al abrar, bersama orang-orang yang baik. Okey.
Ya. Seterusnya. Seterusnya pasangan gandengan pasangan sudah berakhir. Ya, Puan Haja Latifah silakan. Kalau ada. Latifah tak ada. Tak ada. Puan Haja Mahdiah. Ada. Silakan. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Qala rabbi ighfirli wa li akhi wa adkhilna fi rahmatika wa anta arhamur rahimin. Pada Tuhanku, katalah kepada Tuhanku, ampunilah aku, wali akhi dan saudaraku. Wa adkhilna, masukkanlah kami di rahmatik, rahmat dan fi rahmatik, pada rahmat kamu, rahmatik, wa anta, dan kamu arhamar rahimin, kasihkanlah rahimin pada sekalian. Allah. Okey. Terima kasih. Ini betul-betul sayu sungguh doa ni. Allah. Ini betul-betul penuh munajat ni. Sama ada munajat usyuk ataupun tengah suspend ni. Apa nak baca ni? Alright. Okey. Rahimah. Yang terakhir tu Yang terakhir tu berasal daripada rahimah. Kasih. Telah mengasihi. Kasih. Telah merahmati. Mudaratnya yarhamu. Amal dia kita baca irhamna. Irham. Kasihanilah. Okey. Irham, kasihanilah, rahmatilah. Okey. Rahima, yarhamu. Okey. Cuba tengok sini. Ini selingan aja lah. Ini bukan membebel tu, bukan marah, ini selingan. Cuba tengok Orang kita tengok. Ini sekali lagi Ini madhi. Ini mudhari'. Ini amal. Okey, dengar baik. Madhi mudhari' amal ni apa? Kata kerja. Okey, madhi mudhari' amal, kata kerja. Alright. Kata kerja, kita tak boleh simply tukar dia kepada muzakkar dengan muannas dengan kita tambah ta. Faham tak? Contoh, kalau kata nama Ustaz. Ustaz ni kan lelaki. Betul. Nak perempuan dia macam mana? Ustazah lah. Betul sebab dia noun. Kita tambah ta je. Ustaz lelaki, ustazah perempuan. Muslim. Muslim lelaki perempuan? Lelaki. Muslim ni orang lelaki. Orang Islam lelaki. Lelaki. Okay Alright. So nak jadikan perempuan macam mana? Muslimah. Tambah ta je lah. Betul. Okey, sekali lagi kata nama kita boleh tukar dia lelaki perempuan dengan tambah ta lah kalau boleh lah, tapi majoritinya boleh. Tapi tak semestinya. Okey. Tetapi kata kerja, dengar baik. Kata kerja tak boleh tambah ta. Kata kerja forever tak boleh tambah ta. Kita tak boleh simply tukar dia lelaki perempuan dengan ta. Okey, di sinilah tengok sini baik. Di sinilah kesalahan orang kita. Allah yarham, Allah yarhamah. Mana ada bahasa Arab Allah yarhamah? Nampak tak? Kita tak boleh tambah ta belakang. Ini bukan kata nama. Jadi kalaulah kita menganggap perkataan itu sebagai doa, kita kata apa? Allah, semoga Allah yarhamu. Siapa yang mengasihi itu? Allah. Betul. Yarhamu itu Allah.
Semoga Allah mengasihi siapa? Katakanlah kita doakan sahabat kita yang dah meninggal, Haji Abdullah katakan. Haji Abdullah tu kena masukkan dhamir muttasil. Semoga Allah merahmati dia. Kalau yang meninggal tu Hajah Hadijah, semoga Allah merahmati Allah yarhamuhu, Allah yarhamuha. Tak ada Allah yarhamah, tak ada bahasa Arab. Dah belajar Arab kena ubah, jangan malu, jangan buat malu. Dia tak ada Allah yarhamah, tak boleh tambah ta, itu bukan ustazah. Ini kata kerja tak boleh. Jadi kalau dah belajar jangan buatlah. Kalau nak buat yang sambung ta belakang secara ta dengan tak ada ta, okey sini. Boleh tak kita nak pakai yang sama tapi kita nak buat macam ustaz dengan ustazah? Boleh. Almarhum dengan Umar. Ini kata nama. Katakan kita kata almarhum Haji Abdullah. Bolehlah. Bila isteri dia almarhumah. Boleh sebab marhum dia lelaki. Marhumah perempuan. Ini kata nama. Yarham tak boleh. Jadi dah belajar Arab jangan buat salah yang sama. Jangan guna Allah yarhamah, Allah yarhamah. Itu salah, tak ada. Tak ada perkataan yarhamah dalam bahasa Arab. Okey, sekali lagi. Ya rahimah yarhamu irham fi'il amar. Kemudian ada satu perkataan yang kita belum belajar, arham. Ini arhamar rahimin. Arham. Ini saya tak boleh terang lagi lah sebab kita belum belajar. Ini bermaksud kita tambah alif depan ni, dia bermaksud lebih. Kata ni dia bermaksud, dia kata nama dia bermaksud dia kata nama ni dia jadi makna lebih. Contohnya apa? Contohnya besar. Besar dalam bahasa Arab apa? Kabir. Betul? Akbar. Apa maksud akbar? Besar. Lebih besar. Bukan maha besar, lebih besar. Allahu akbar. Ataupun kita compare antara orang. Jamil apa Jamil? Cantik, handsome. Handsome. Hasan. Ya, Ustaz tak elok. Hasan tu apa? Baik. Ahsanu. Baik. Okey. Sekali lagi ya. Madhi dia rahimah. Dharat dia yarhamu. Amar dia irham. Arham di sini dia jadi apa? Okey. Cuba tengok arham. Sila fokuskan dekat arham ni. Arham ni pun jangan salah. Ni tak ada yang menegur ni, makna dia tak perasan. Arham ini pun dia juga bermaksud apa? Arham juga bermaksud fa'il mudhari'. Nampak? Yarham, betul, yarham. Sekali lagi. Madhi dia apa? Rahimah. Mudhari' dia yarhamu. Okey, kalau saya saya jadi apa? Arhamu lah. Arhamu. Maknanya jangan arhamu ini pun adalah saya mengasihi dalam bentuk fi'il mudhari'. Tapi dalam bentuk yang lain nanti kita baca dia maksud paling mengasihi, lebih mengasihi. Yang saya nak ini bukan mudhari', saya nak yang kita ubah dia jadi orang pelaku. Untuk pelaku dia jadi rahimun, yang pengasih. Kalau orang yang pengasih. Kalau perempuan tambahkan ta belakang saja. Rahimah. Okey. Dia contoh macam apa? Contoh dia macam zalim. Kalau ramai jadi apa? Zalimun. Ataupun kita itu kita ubah saja. Dia ramai rahim apa? Okey, rahim itu apa? Orang yang pengasih seorang. Kalau ramai
rahimun ataupun rahimi. Okey. Tengok Okey. Tengok terjemahan konteks dan tengok terjemahan yang bahasa Arab yang sebenar. Supaya kita lagi fit kan yang sebenar exactly lah. Sebab dia lebih kepada untuk orang faham mafhum saja. Okey, sekali lagi apa dia kata? Qala, dia telah berkata, Rabbi, Tuhanku, ighfir, engkau ampunilah. Engkau ampunilah li, bagi aku. Wadan, adkhil, engkau masukkanlah, dan engkau masukkanlah kami di dalam rahmat kamu. Jadi yang belakang tu kalau kita buka Quran dia hanya terjemah apa? Wa anta arhamur rahimin, dan engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih. Itu saja. Dia terjemah. Boleh ulang Ustaz? Ustaz. Sebab yang baca itu Tak clear Ustaz. Arhamur Rahimin, yang Maha Pengasih. Okay. Itu Ustaz, lain tak elok. Putus-putus. Lain Ustaz tak berapa elok. Ustaz repeat. Okey, sekejap. Ulang Ustaz. Sabar. Okey. Qala, dia telah berkata. Qala, tenang. Okey, dengar, boleh dengar? Boleh dengar? Boleh. Okey. Qala, dia telah berkata, Rabbi, Tuhanku, ighfir, ampunilah, li, bagiku, wa, dan li, bagi akhi, saudaraku, wa, dan adkhil, engkau masukkanlah fi, di dalam rahmatika, rahmat engkau. Okey, yang hujung tu yang tadi saya sebut tadi, sangkut-sangkut tu saya kata kalau terjemahan mafhum dia terjemahkan wa anta arhamur rahimin, dan engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih. Itu saja. Sebab audiennya bukan yang belajar bahasa Arab. Tak perlu nak pening-pening Tapi yang kita dah belajar bahasa Arab, cuba tengok tadi saya kata apa? Rahim tadi. Apa maksud rahim? Yang pengasih. Kalau seorang. Kalau rahimin seorang ke ramai? Ramai. Okey. Arham tadi saya kata apa? Paling pengasih. Lebih lebih pengasih ataupun Maha paling Pengasih boleh? Nanti dulu. Sebelum maha tu Maha nanti. Pengasih. Saya nak terjemah yang asal dulu. Nak maha ke itu dah kita dah adjust. Jadi sebenarnya maksud dia apa? Rahimin, sekali lagi. Rahimin tu seorang ke ramai? Ramai. Jadi maknanya konsep dia mudah saja. Konsep dia di dunia ini yang pengasih-pengasih ni ramai. Mak kasihkan anak, ayah kasihkan anak, pemimpin kasihkan rakyat. So yang pengasih ni ramai. Tapi di antara yang pengasih-pengasih itu siapakah yang lebih pengasih? Allah. Faham tak? Maknanya sebab itu dia kata wa anta, dan engkaulah arhamu, yang lebih pengasih.
Daripada siapa? Ar-Rahimin, daripada orang-orang yang pengasih. Maknanya siapa-siapa yang dia rasa mak dia kasih dekat dia, kasih Allah itu lebih lagi. Wa anta arhamur rahimin, dan engkaulah yang lebih pengasih daripada orang-orang yang mengasihani, daripada orang-orang yang pengasih. Jadi sama macam ayat seterusnya, sikit lagi. Ayat seterusnya, cuba lihat perkataan hujung itu, ghafir, orang yang mengampunkan. Orang yang mengampunkan. Seorang ke ramai? Ghafiru, ghafirin, ramai. Okay. Jadi maknanya ini yang kita minta ampun, kita minta maaf, ramai orang pun kadang-kadang tak ada masalah bagi kemaafan dan keampunan kepada kita. Tetapi siapakah yang the best, khair, pengampun yang terbaik siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itulah dia kata anta waliyuna, anta engkaulah wali, pelindung, pembela. Engkaulah pelindung kami, engkaulah pembela kami. Fa maka ighfir, kau ampunilah, maka engkau ampunilah. Kau ampunilah lana bagi kami. Wadat irham, engkau kasihanilah, engkau rahmatilah na kami, engkau rahmatilah, engkau kasihanilah kami. Wa anta, dan engkaulah khairu, sebaik-baik, engkaulah sebaik-baik al-ghafirin, yang memberi keampunan. Kita tak boleh kata orang-orang yang memberi keampunan, sebab Allah bukan orang. Cuma kita faham ghafirin tu ramai. Maknanya daripada pemberi keampunan yang ramai itu, Allah lah yang khair, dan engkaulah yang sebaik-baik, engkaulah yang terbaik. Okey. Itu konsep kenapa dalam doa itu kadang-kadang dia gunakan banyak di belakang. Itu bukan bermaksud Allah itu banyak, tetapi bermaksud untuk buat perbandingan. Okay, untuk buat perbandingan. Yang ini dia akan jadi lagi jelas nanti, lagi menarik bila kita masuk level yang seterusnya, bila kita masuk wazan dan sebagainya lah. Cuma sementara kita masih lagi dalam perjalanan nak menuju ke arah nota-nota yang itu, jadi kemaskanlah tapak tangan yang ada pada kita tu. Tapak tangan tu bukan sedikit dia, ada 6. Ada 6 tapak tangan. Yang penting kalau tak boleh hafal, yang hafal tu the best lah. Kalau boleh hafal tu super. Tapi kita maklumlah bukan Superman, bukan Superwoman. Jadi katakan tak boleh hafal, pastikan nota tu ada di sebelah kita. Setiap kali kelas, ke-6 tapak tangan, nota itu ada di sebelah. Okey. Bila ada di sebelah, alhamdulillah. Tetapi kalau dah ada sebelah pun tak tahu nak refer kat mana pun, na'udzubillah juga. Jadi maknanya sebelum alhamdulillah tu, walaupun dia ada di sebelah, pastikan skill yang ketiga yang tidak kurang penting ialah apa? Tak hafal tak ada masalah. Yang penting tengok ayat, tahu nak spot di mana. Tapak tangan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu skill. Itu bukan senang Jadi sebab itulah untuk permulaan ni kita guide. Macam mana kita guide? Pastikan tapak tangan di sebelah. Saya hanya sebut nombor saja. Sila buka tapak tangan keempat contohnya. Sila buka tapak tangan kedua, jari telunjuk bawah sekali. Jari tengah. Itu cara untuk apa? Untuk latih supaya kita tahu di mana kita nak mencari dia punya apa? Dia punya tempat itulah. Yang selebih je vocab.
Vocab ini saya bantulah. Kalau dia singular saya bagi plural. Kalau dia plural saya bagi singular dan sebagainya. Sebab vocab mana-mana kelas bahasa yang kita pergi, vocab ni kita kompos sendiri. Vocab ni kita bina, build up. Dia tak diajar dan sebagainya. Yang penting kaedah tu kita boleh apa? Kita boleh kuasai. Jadi insyaAllah cuma untuk next class pastikan nota yang saya bagi semalam tu pastikan terpulanglah. Nak dapatkan dalam bentuk bercetak boleh, ataupun siapa-siapa yang dia boleh baca, dia ada teknologi dia sendiri, minta transferkan file tu, maknanya boleh baca dekat laptop sendiri pun tak ada masalah. Jadi untuk next class tu saya dah standbykan nota yang seterusnya, jadi sila dapatkanlah. Sebab yang nota ini maknanya dalam sekali, 2 kali kelas, insyaAllah kita akan habis nanti. Jadi terus nanti kita akan pindah kepada nota yang baru kan. Asalnya habis, asalnya macam habis. Tapi bila kita cuba minta student yang baca, baru kita tahulah yang tak pernah berpeluh, tiba-tiba berpeluh dalam kelas, tiba-tiba aircon tak rasa dan sebagainya. Baru kita perasan selama ni sehelai yang kita baca tak sampai 5 minit tu rupanya apa? Rupanya saya baca, tu yang tak sampai 5 minit. Tapi bila suruh student baca, sehelai ni kadang-kadang dekat sejam. Baru kita perasan Jadi tak apalah. Kita slow-slow, tak ada rushing apa-apa, tak perlu nak kejar-kejar. Yang penting kita boleh faham. Kalau tak faham, boleh terus tanya saja dalam kelas, tak perlu tunggu, tak perlu apa, tidak ada masalah. Tekan aja kita punya mikrofon tu. Nak bantahan pun boleh, nak bangkang pun boleh, tak ada masalah. Terus saja dalam kelas. Okay, so insyaAllah nanti kita sambung pada sesi yang seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Salamah. Ustaz, mohon undur diri. Ya. Okey. InsyaAllah usbuk Dah hiru. Assalamualaikum. Terima kasih Rozi. Assalamualaikum semua. Assalamualaikum. Terima kasih Zee. Okay, sama-sama Cik. InsyaAllah kita jumpa lagi minggu depan. InsyaAllah. Boleh lupa. Tak jumpa bila. Boleh lupa yang kata page ni yang kita tertinggal tu. Tapi memanglah dah buat semua. Memanglah Cik dah buat semua. Tetapi lupa bila kata mana pula dulu.